saya Muhammad Zainul Syam bin Samudin atau kawan-kawan panggil Wak Dul dalam bidang ni lah. Saya belum mengarah sebarang filem, tapi telefilm ada lebih kurang 10 lah macam tu. Okay, pada pendapat saya sangat baguslah projek kolaborasi Finas dan juga Pusat Kajian Apresiasi Filem yang dijalankan pada malam ni untuk tahun 2023. Jadi pada saya ini benda hal aktiviti yang menarik lah untuk diteruskan. Lebih lagi kepada pengkarya-pengkarya muda untuk mencari bahan rujukan, berbincang, berdiskusi dengan pelbagai latar lah penontonnya. Jadi ini hal yang sangat positif pada saya. Berkenaan dengan filem ni juga, Pemburu jelas pada saya dari segi temanya ialah kalau nak cerita pasal kekurangan ke apa ke, mungkin kita dijelaskan di dalam program tu apakah kekurangan, tapi pada saya melihat apa yang disajikan oleh pengarah dan juga tim produksi, saya absorb untuk ruang mentelaah sebagai bahan rujuk bagaimana mereka menghasilkan filem. Sebab pada saya menghasilkan filem ni hal yang susah, berkarya ni hal yang susah, yang perlukan pelbagai kudrat, pelbagai tenaga, pelbagai modal lah. Jadi saya embrace ataupun meraihkan Pemburu yang ditayangkan pada tahun 2023. Saya lihat filem Pemburu ni pun, kalau kita nak detailkan dia punya review ataupun kritik ni mungkin banyak atau panjang, tapi poin-poin yang saya sangat jelas adalah pergi dan balik karakter Kapten Khamis tu sangat jelas. Image kereta api tu pada saya suka, dengan color block ataupun unsur-unsur warna yang diketengahkan, watak ataupun propping ni pun saya sukalah. Cekik tadi. Cik. Ya. Tahniah dari FCP Radio Station. Dengar. Dapat berita Tiger di tahun akhirnya. Syabas semua. Terutama ini juga salah satu lah kita dapat lihat lakonan Ahmad Yatim yang tidak ada lagi, kan? Ahmad Yatim masih ada, kan? Seniman Ahmad Yatim ni masih ada, cuma kita tidak dapat tengok lagi lakonannya. Jadi ini salah satu pengubatnya lah. Dan cerita ni jelas, tidak bergantung kepada teknikal yang sangat rumit. Orang yang tak pernah nampak zaman itu, kan, zaman itu yang tak pernah nampak Kuala Lumpurnya macam mana, latar 8 tahun 80, mungkin 81 dibuat dan dirilis 82. So ini hal yang baik apabila filem-filem ataupun imej bergerak ini dijadikan bahan rujukan. Sebab satunya ini satu bentuk archive kita tahu, kita tak pernah rasa sebab kita tak pernah kita mungkin lalu jalan yang sama tapi settingnya berbeza. Ini kekuatan filem, kekuatan moving image yang dijadikan bahan-bahan yang berharga untuk khazanah negara sebenarnya. Orang panggil dia kena ada timbal balik jugalah daripada penerimaan penontonan. Kalau kita tahu pun Pemburu tidak sukses pada zamannya. Mungkin penerimaan penonton halayak pada waktu itu pun reflect juga setelah hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun, bagaimana kita nak nampakkan penerimaan. Panggung makin bertambah, jumlah penonton makin bertambah, demografi rakyat pun bertambah. Tapi seharusnya diselari dengan penonton-penonton ataupun orang yang meraihkan cerita-cerita anti-hero ini juga pun bertambah. Sebab orang kita makin berilmu, orang kita boleh ambil dan compare dengan filem-filem luar, dan sekarang sangat terbuka. Saya rasa untuk tema-tema ini pada zaman ini atau zaman seterusnya ada ruang di tempat penonton. Cuma ialah kita tunggu dan lihatlah apa hasil-hasil pada perkara-perkara muda yang ke depan, insya-Allah.
Saya Cik Ken, pensyarah riak suara dan juga pelakon, pengarah teater, penulis juga, beberapa perkara lah yang kecil-kecil. Satu program yang bagus lah sebab dia membawa kita menghargai, apresiasi kepada filem-filem lama, filem-filem lama yang saya kira boleh mengembalikan balik ingatan kita kepada tokoh-tokoh yang menghasil karyawan-karyawan hebat pada dahulu lah, tak kira lah pada zaman mana pun. Saya kira filem ini adalah sebuah wadah pemikiran kan. Jadi ini sangat bagus dibentangkan, diadakan untuk khalayak baru, tak kira sama ada khalayak itu adalah penonton ataupun dia adalah pelajar seni ataupun dia adalah karyawan baru. Jadi ini satu sesi, satu sidang, satu platform yang bagus lah, platform keilmuan yang bagus. Ini nak refreshkan ingatan saya pasal filem Pemburu. Saya ingat masa itu masa saya kecil apa sangat lah kita ingat kan. Jadi saya ingat babak-babak disangkar dalam hutan itu saja saya ingat. Yang lain tu saya tak ingat sangat. Sebab saya rasa macam kita kanak-kanak tak suka dengan cerita yang banyak dialog sangat. Kita suka action pack semua kan. Tapi bila datang malam ini kita dapat rasa yang berbeza lah, kerana kita sudah ada latar pengalaman dengan pembacaan, dengan mengenali kerja-kerja tokoh ini. Jadi kita rasa kita lebih appreciate, menghargai karya ini. Bila kita tengok lakonan Ahmad Yatim ni, kita tengok dia mengawal babak, dia mengawal graf lakonan dia sehingga kita rasa macam kita takut dengan dia tapi kita tak benci dia. Istimewa kan? Ada orang bila kita berlakon kita macam kamu nak marah-marah, kamu nak benci, tapi dia tak. Kita pun kesian dengan dia kerana dendam dia tu kerana anak dia, kasih sayang dia. Dia nampakkan kasih sayang dia dengan anak dia. Tapi itulah bila kita tengok lakonan Ahmad Yatim ni, saya boleh salute dia, dan saya rasa memang selayaknya orang ini boleh kita gelar sebagai adik guru dalam lakon. Tokoh yang besar yang boleh melahirkan ramai. Kalau kita tengok kenapa Ahmad Yatim begitu dan kualiti lakonan begitu, dan kita lihat pada anak-anak murid yang dia lahir lah. Amirul Afendi, Rosdin Subuh, Zahiri Azim, orang-orang daripada Aswara lah, anak didik dia. Bron Palare pun pernah belajar dengan dia. Jadi orang-orang ini dapat didikan daripada dia dan serap masuk ke filem juga. Jadi itu saya rasa kualiti itu mengalir sampai ke hari ini lah. Cerita dia menarik dan saya suka dia punya konsep. Cuma ada beberapa yang dibincangkan sebentar tadi yang menjadi pertikaian lah. Antaranya adalah dia punya audio dan juga beberapa macam watak lakonan yang apa orang kata macam berbentuk stage lah kan, theatrical dan sebagainya lah. Kelebihan dia yang macam saya katakan tadi, dia konsep anti-hero dia. Kita kat sini tak nampak mana satu dia punya hero dia, sama ada Rahim Razali ataupun Ahmad Yatim. Yang mana filem ni bagi saya dia sangat menarik. Terang cakap, ni first time saya tengok cerita Pemburu. Saya memang suka cerita Rahim Razali ni, cuma tak banyak sources yang kita boleh tengok kan. Jadi bila saya tengok Finas dengan Majlis Apresiasi Filem ni anjurkan tayangan ni, jadi saya berminat untuk datang lah. Saya tahu ni first time saya tengok cerita ni, jadi saya rasa betul lah ada komen pasal dia kata a bit of theatrical. Lepas tu tema dendam tu sangat jelas, which is saya tahu pun benda tu daripada cerita Matinya Seorang Petri pun dengan Puteri. Yang tu memang saya tengok lah cerita abang. Apa yang saya dapat selepas menonton filem Pemburu ni adalah satu nostalgia. Saya tidak lahir pada tahun tersebut. Saya lahir lambat tahun 80-an. Tapi bila tengok filem tu saya terimbau zaman masa kecil. Dengan dia punya persekitaran,
suasana tu yang membuatkan kita mengimbau. So saya tak boleh nak cakap baik, tapi saya suka filem Melayu yang begini. Bukan saya tak suka filem sekarang, tapi saya suka yang begitu sebab tidak terlalu rumit dari segi penceritaan dia dan saya suka.